Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-puan, malam ni seperti mana kita maklum, malam ni kita akan adakan slot yang terakhir. Kita akan settlekan slot terakhir ataupun siri terakhir dalam akad hutan piutan. Kita sedang bincang tajuk dia, cara akad ataupun cara pelaksanaan akad hutan dan perbezaan dengan akad pinjam meminjam. InsyaAllah malam ni kita akan settlekan siri terakhir. Macam biasa sebelum tu kita tunggu meraihkan teman-teman kita, rakan-rakan kita. Kita tunggu 2-3 minit tuan-puan. Sambil-sambil kita tunggu tu, kita boleh bantu tekan butang share. Mudah-mudahan kita dapat bantu lebih ramai lagi rakan kita di luar sana yang akan dapat mengambil manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Kerana tajuk yang kita bincang ni adalah tajuk yang paling asas, paling praktikal dengan kita, berkaitan dengan cara kita nak apply akad hutan ketika kita berada di lapangan. Itu antara tajuk yang kita bincang. InsyaAllah malam ni kita nak bincang dua benda saja. Satunya ialah barang yang sah kita nak hutankan. Yang kedua yang penting sekali kita nak bincang tuan-puan, tiga situasi, tiga contoh ataupun tiga situasi akad hutan yang kita nak implement di lapangan. Ketika mana kita berada di lapangan, mana contoh untuk kita akad hutan. Dan kita akan bezakan di antara akad hutan malam ni, ketika mana contoh-contoh praktikal malam ni, contoh-contoh ketika kita berada di lapangan. Kita akan bagi contoh akad hutan dan kita akan kaitkan dengan akad pinjam dan juga ibahah. Tu antara benda-benda yang sering kita yang sering berlaku di lapangan ataupun yang sering kita lalui ketika kita berada di masyarakat ataupun ketika kita berinteraksi dengan masyarakat ataupun ketika kita bermuamalah. Baik. Kita tunggu sekejap lagi tuan-puan, mungkin dalam 2-3 orang lagi. Biasanya kita dalam 20 peserta baru kita akan mula. Untuk makluman tuan-puan, kita malam ni slot yang terakhir, anjuran Surau Haji Ismail Puncak Alam. Tajuk yang dicadangkan cara pelaksanaan akad hutan piutan dan perbezaan dengan akad pinjam meminjam ketika kita berada di lapangan. Yang paling penting malam ini tuan-puan, kita akan bincang tiga situasi ataupun tiga contoh situasi di lapangan yang boleh kita gunakan akad hutan. InsyaAllah kita akan bincang malam ini antara tajuk-tajuk yang menarik, tajuk-tajuk yang penting. Kenapa tuan-puan? Kerana itulah benda yang kita kena tahu, situasi yang perlu kita tahu sebelum kita akad hutan. Kalau kita tak tahu bagaimana cara praktis akad hutan, kita tidak mampu untuk praktis ataupun tak mampu untuk melaksanakan akad hutan menepati dengan tata cara yang sebenar di dalam muamalat ataupun di sisi mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita masih menunggu tuan-puan dalam 20 ataupun mungkin dalam biasanya 20 minit. Mungkin dalam 20 minit, 20 orang tuan-puan. Dalam 20 jemaah, 20 peserta kita akan mula insya-Allah tuan-puan. Tuan Haji Rosli dah hadir, Syipar hadir, Ban Zaki kita pun ada. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sama-sama Ban. Dan kita dah ada wakil tin media Asfa. Abayuk dah ada. Ustaz Pendi dah ada. Kita masih menunggu tuan-puan, kita menunggu rakan-rakan kita yang lain, kita meraihkan diorang kerana malam ni kita dah slot yang terakhir. Slot yang agak penting juga, agak menarik kerana kita nak fokus kepada implement ataupun kepada praktis di lapangan untuk kita situasi yang kita kena tahu antara situasi yang boleh kita guna akad hutan selain daripada akad-akad yang lain. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sharing ringkas saja malam ni. Kita akan sharing ringkas saja
Yang paling penting tuan-puan, kita walaupun slot kita adalah slot yang ringkas, santai, tetapi yang paling penting target kita selepas daripada sharing kita, selepas daripada slot kita dah tahu beberapa situasi untuk kita gunakan akad-akad yang tertentu. InsyaAllah tuan-puan, malam ni kita akan ulang balik perbezaan-perbezaan asas di antara akad yang penting. Akad-akad yang penting. Antara akad-akad penting yang kita akan bincang adalah akad hutang piutang, akad pinjam meminjam dan juga ibahah berdasarkan situasi-situasi tertentu. Kita dah bincang akad pinjam meminjam dan perbezaan dengan ibahah dhiyafah, ibahah ariyah. Kita dah bincang sebelum daripada ni, dan kita juga dah bincang situasi-situasi yang kita boleh guna akad pinjam meminjam dan kita boleh guna akad ibahah. Dan kita juga bincang tuan-puan model ibahah. Model ibahah ni ada dua. Ibahah sahihah yang kita panggil ibahah lidhiyafah, dan yang keduanya adalah ibahah ariyah. Kedua-dua tajuk itu kita dah bincang di dalam konsep ibahah atau membenarkan orang lain menggunakan manfaat harta kita. Malam ni kita nak last sekali kita nak bincang tajuk akad pinjam, akad hutan qardi. Bukan qirat. Qirat ini merujuk kepada mudharabah. Kita akan bincang qardi secara ringkas. Jadi slot yang terakhir ni tuan-puan, slot yang pertama kita dah bincang makna secara asas, makna hutan, beza dengan jual beli hutan, dan kita dah bezakan dengan akad pinjam meminjam ataupun ariyah. Dan kita bincang juga dan slot yang pertama kita bincang cara pelaksanaan ataupun cara praktis akad hutan. Mesti ada 3 benda yang telah kita bincang secara asas. Kita tak formal tuan-puan, insya-Allah kita kelas ataupun santai kita ini lebih kepada asas ataupun lebih kepada review tajuk secara umum. Kita tak talaki secara satu persatu, secara formal, tajuk by tajuk. Jadi sebab tu dalam slot yang pertama kita bincang pertamanya kita bincang makna akad hutan, makna akad qardi. Yang kedua, cara pelaksanaan akad qardi di lapangan mesti ada 3. Yang pertama kita dah bincang lafaz akad qardi. Kita boleh pilih sama ada lafaz sarih ataupun lafaz kinayah, dan kita dah beri contoh lafaz sarih apa dia dan lafaz kinayahnya apa dia dan ciri-ciri. Kalau kita guna lafaz kinayah, apa ciri yang perlu kita, apa lafaz yang perlu kita guna ataupun ciri-ciri lafaz kinayah yang telah kita bincang. Dan kedua yang kita bincang juga tuan-puan, ada 3 benda. Yang kedua apa dia? Malam ni kita nak sambung. Cara pelaksanaan akad hutan di lapangan ni kita nak sebut 3 benda sahaja untuk kita implement secara mudah. Pertamanya lafaz, kita dah bincang dan slot yang pertama. Slot yang terakhir malam ni kita nak bincang kedua dan ketiga. Yang kedua apa dia? Yang kedua kita nak bincang seringkas sahaja, iaitu barang yang sah dihutankan. Barang yang sah dihutankan. Dan yang ketiganya ialah apa dia tuan-puan? Yang ketiganya ialah kita nak bagi 3 contoh ataupun 3 contoh situasi di lapangan yang boleh kita implement akad hutan. Kita boleh implement akad hutan. Jadi saya selalu ulang tuan-puan, di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan dalam konsep muamalah secara umum, muamalah ini dia tidak rigid kepada satu-satu akad. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, ini antara konsep muamalah yang perlu kita ketahui supaya kita tidak ta'assub kepada satu-satu terma, kepada satu-satu akad. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, konsep di dalam muamalah kita tidak rigid ataupun kita tidak bahasa kita rigid kepada satu-satu akad. Tapi yang paling penting tuan-puan, yang paling penting yang kita nak kena tahu ialah tujuan akad. Contoh tuan-puan, kalau kita tak boleh guna akad jual beli, maka tidak perlu untuk kita menggunakan akad jual beli. Kita masih boleh berada dalam mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i menggunakan akad-akad yang lain, asalkan akad yang kita guna itu menepati dengan tujuan akad. Apa tujuan akad? Kita dah bahas dalam siri-siri
kuliah muamalat di masjid dan surau, tuan-puan, dia ada tujuan setiap konsep akad itu. Ada konsep pemilikan, ada konsep nakluliyat, ada konsep izalah. Ini antara konsep umum di dalam akad muamalat. Maka tujuan dia, contoh tuan-puan, tujuan akad pemilikan ini, ada beberapa akad yang termasuk dalam akad pemilikan yang telah disediakan oleh syarak. Antaranya jual beli, antaranya akad hutan piutang. Ini dipanggil akad pemilikan. Itu akad untuk pastikan bahawa barang kita ini bertukar milik kepada orang lain melalui akad yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun oleh syarak. Maka asalkan kita guna mana-mana akad dan sah mengikut syarat ataupun terma dan syarat, maka result dia ataupun natijah dia maka sah, walaupun kita tak guna akad jual beli. Kita tidak rigid kepada akad jual beli, boleh bertukar kepada akad lain. Pastikan akad yang kita guna itu termasuk dalam akad pemilikan ataupun akad pertukaran milik, kerana benda yang kita nak tukar ini ataupun transaksi yang bakal kita nak berlaku ini, prosesnya termasuk proses perpindahan milik ataupun pertukaran milik. Maka kita boleh guna akad yang mana. Ini antara tariq ataupun style Tuan Guru saya, Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, Tuan Guru Haji Umar Abdul Razak, Tuan Guru Sa'ad, Tuan Guru Halim bin Sa'ad. Ini antara sanak mereka ni satu perguruan. Satu perguruan. Jadi saya melihat hampir sama ketiga-tiga Tuan Guru saya ini, konsepnya hampir sama, dia punya stylenya hampir sama. Walaupun Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi antara contoh tuan-tuan, saya bukan nak oleh kerana kita seronok menceritakan kisah-kisah Tuan Guru kita, segar, sentiasa segar, dan ada keberkatan kisah-kisah Tuan Guru kita ini. Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi antara orang lama yang sempat belajar dengan Tok Bermin di Pondok Bermin, dan dia ini antara orang yang mahir 4 mazhab. Dia bukan saja mahir mazhab Syafi'i, bukan saja pakar mazhab Syafi'i, walaupun kitab-kitab, hampir semua kitab dia, tidak ada satu pun kitab dia tulis dalam mazhab lain. Semua dia tulis tulisan dia dalam mazhab Syafi'i. Tetapi 3 mazhab lagi dia mahir. Hanafi, Maliki dan Ahmad bin Hanbal. Biasa dikisahkan di dalam pengajian kita, dalam pengajian kami. Tuan Guru biasa cerita, jarang-jarang, walaupun jarang dia cerita, antara cara untuk dia nak pegang ataupun nak bagi ilmu mazhab lain ni mantap, cara dia tak mengajar kita orang. Dia tak pernah satu kitab pun dia tak mengajar kitab mazhab lain, tetapi dari segi praktikalnya untuk diri dia secara individu, terkadang dia beramal dengan mazhab lain. Maksud apa tuan-tuan? Cara dia untuk dia nak ingat mazhab Maliki ataupun Hanafi, sembahyang mazhab Maliki dan Hanafi. Terkadang dia sembahyang seorang diri, sembahyang mengikut mazhab Hanafi, dan terkadang dia sembahyang mengikut mazhab Maliki, dan terkadang Hanafi. Ketika dia sembahyang seorang diri, cara untuk apa? Katanya supaya aku ingat, supaya tak lupa ilmu-ilmu mazhab lain. Itu cara dia beramal. Tetapi di dalam medan ilmu, ketika mana dia mengajar, dia menekankan supaya kita berada dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dia meraihkan suasana kita ini. Sehingga mana di dalam muamalah, walaupun dia mahir dalam mazhab Hanafi, dia cuba, ini antara ayat yang selalu digunakan oleh Tuan Guru. Dia kata kalaulah masih lagi boleh guna akad di dalam mazhab Syafi'i, tak perlu kita pindah mazhab Hanafi. Walaupun kita boleh pindah, kita tak rigid, boleh pindah pada mazhab Hanafi, boleh pindah kepada Maliki, tetapi konsep dia, cara dia, torib dia, cuba mengekalkan di dalam mazhab Syafi'i selagi boleh untuk beramal dengan mazhab Syafi'i. Walaupun akad yang kita nak itu tak boleh, kita nak jual beli, tak boleh akad jual beli dalam mazhab Syafi'i, boleh untuk tukar kepada mazhab Hanafi. Tetapi dia kata tak perlu untuk kita nak memilih akad jual beli, semata-mata kita nak bagi sah akad jual beli, kita tukar mazhab Hanafi, kita taklid mazhab Hanafi. Tak perlu. Kita boleh berada di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i dengan tukar akad
taklif akad lain, tetapi masih kita berada di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Inilah style pembawakan Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi dan terus diteruskan oleh murid tuanya Tuan Guru Haji Umar Abdul Razak, dan sama juga dengan Tuan Guru saya salah seorang murid kepada Pondok Bermin, iaitu Tuan Haji atau Tuan Guru Haji Halim Halim Sa'ab, yang sempat saya belajar beberapa kitab dengan dia. Ini cara torib yang sama. Baik tuan-puan, oleh kerana kita dah berapa minit dah kita intro tuan-puan, kita boleh terus kepada perbincangan kita. Kita boleh terus kepada perbincangan kita. Saya rasa tuan-puan mungkin dah ready tuan-puan. Agak-agak kita dah boleh mula. Kalau tuan-puan rasa boleh mula, macam biasa tuan-puan respon, tulis nombor 1 untuk kita teruskan perbincangan yang terakhir kita pada malam ini. 2 tajuk saja tuan-puan, kita nak bincang 2 benda saja. Yang pertama ialah baran yang sah dihutankan. Yang kedua yang kita nak bincang tuan-puan ialah 3 contoh situasi di lapangan yang boleh kita menggunakan akad hutan piutan. Akad hutan piutan. Saya menunggu respon daripada tuan-puan. Sekiranya dah get ready semua, kita meraihkan tuan-puan, get ready semua, insya-Allah kita akan teruskan sharing kita. Sebelum tu kita minum dulu tuan-puan. Abayu dah get ready? Okey. Abang Zaki dah get ready? Okey, boleh mula, kita mula. Okey, Al-Fadhil Muhammad Jamil pun dah get ready. Yang tekan butang, yang tekan nombor 1 ready. InsyaAllah tuan-puan. Okey, kita teruskan perbincangan kita malam ni. Okey, kita ulang sekali lagi tuan-puan. Kita nak bincang malam ni cara pelaksanaan akad hutan piutan di lapangan. Kita nak kena kita nak sebut 3 benda. Yang pertama yang kita dah sebut ialah lafaz. Kita kena tahu lafaz akad hutan piutan yang kita nak guna. Lafaz akad hutan piutan yang kita nak guna. Kita dah sebut sebelum daripada ni tuan-puan. Kita boleh guna 2 lafaz. Pertamanya lafaz sarih, yang keduanya lafaz kinayah. Pertama lafaz sarih, lafaz yang direct. Kita menggunakan hutan. Kita menggunakan aku hutankan kepada engkau barang ini dan bayar balik. Dan bayar balik setanding, dengan harga yang setanding. Itu lafaz. Dan yang kedua boleh juga kita guna lafaz kinayah, lafaz selain daripada hutan tetapi ada qarinah, ada tanda yang kita boleh trace, yang kita boleh tahu bahawa kita ini tujuan kita, niat kita hutan, bukan pinjan ataupun bukan hebah. Kita dah selesai bincang. Yang kedua tuan-tuan, tuan-puan, yang kedua yang kita nak bincang malam ni, apa dia yang kedua yang kita nak bincang? Kita nak bincang baran secara asas, secara ringkas, tidak mendetailkan dari segi terma dan syarat seperti disiplin ilmu yang kita belajar dalam surau, dalam kelas-kelas yang lain. Kita nak ringkas saja. Kita nak bincang tuan-tuan baran dari sudut baran yang boleh dihutankan. Ada baran yang tidak boleh dihutankan, dan ada baran yang boleh dihutankan. Yang ini kita mesti tahu. Last kali yang ketiga boleh kita nak bincang yang tajuk yang terakhir yang agak penting, iaitu kita nak sharing dengan tuan-puan 3 situasi, 3 contoh situasi yang boleh kita gunakan akad hutan ketika kita berada di lapangan. Baik, baran, kita terus ke perbincangan kita tuan-puan, iaitu baran. Baran yang sah di akad hutan. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, baran yang sah di akad, baran yang sah di akad hutan.
Baik, jadi semua jenis barang yang termasuk harta di sisi syarak sah kita hutankan kepada orang lain. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, semua barang yang termasuk harta di sisi syarak sah kita hutankan kepada orang lain. Kita dah bahas sebelum daripada ni tuan-puan. Dalam akad jual beli sama juga. Jual beli ni dia mesti syarat sah jual beli maqud ataupun benda yang diakad. Mabi' dengan saman, benda yang kita jual, benda yang kita nak jual beli, yang kita nak tukar ini, mesti benda itu termasuk harta di sisi syariat kita, di sisi syarak. Kalaulah bukan harta, kerana kita dah sebut sebelum daripada ini tuan-puan, klasifikasi di sisi muamalah Islam, dia ada harta dan dia ada bukan harta. Dia ada harta dan dia ada bukan harta. Baik, yang sah kita hutankan kepada orang lain ialah barang yang termasuk harta benda di sisi syarak, barulah sah kita hutankan. Bermakna tuan-puan, kita dah belajar sebelum daripada ni, kalaulah najis maka tidak boleh diakad ataupun tak boleh dihutankan kepada orang lain. Kenapa tuan-puan? Kerana najis dia tidak termasuk harta di dalam kategori syarak. Najis dia tidak termasuk harta di sisi syarak di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kerana kita tak berhasrat untuk detailkan ciri-ciri harta. InsyaAllah tuan-puan masuk dalam tajuk jual beli secara detail, secara formal, tuan-puan akan bertemu dengan istilah harta di sisi syariat dan ada ciri-ciri harta. Kita nak panggil harta ini mesti menepati ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh syariat. Antaranya tuan-puan, ciri dia, saya sebut ringkas saja, saya tak sebut secara lengkap sebagai intro kepada tuan-puan. Bagi yang dah regular follower tu, dia dah ikut di kelas-kelas kita di surau dan di masjid-masjid, siri kuliah muamalat, maknanya tuan-puan dah biasa dengar istilah harta di sisi syariat dan bukan harta. Harta di sisi syariat, dia mesti pertamanya tuan-puan dia ada manfaat. Benda yang ada manfaat di sisi syariat, bukan manfaat di sisi kita. Kalau manfaat di sisi syariat, ini salah satu ciri harta benda. Apa dia? Syarak, di sisi syarak menganggap benda ini ada manfaat, ada benefit di sisi syarak. Ini kita tak nak bahas kerana dia panjang tuan-puan, dia panjang. Kalaulah di sisi kita saja manfaat, maka tidak dinamakan harta benda. Dia mesti manfaat itu di sisi syarak. Barulah sah dinamakan harta benda. Sebab itulah najis tuan-puan, dia tidak termasuk harta benda kerana dia tidak ada manfaat di sisi syarak. Dalam mazhab Syafi'i, najis tidak ada manfaat di sisi syarak, walaupun ada manfaat untuk tumbuh-tumbuhan. Walaupun ada manfaat dari sudut lain, tetapi Islam tidak menganggap itu manfaat yang boleh dikategorikan manfaat ataupun benefit di sisi syarak. Dan walaupun di dalam mazhab lain tuan-puan, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, mazhab Ahmad bin Hanbal, najis dikira harta di sisi mereka kerana ada manfaat. Tetapi di dalam mazhab kita tuan-puan, ciri pertama nak dinamakan harta mesti ada manfaat, mesti ada manfaat. Jadi kalau tidak ada manfaat maka tidak dinamakan harta. Contoh benda yang tidak ada manfaat, najis, tidak ada manfaat di sisi syarak. Dia banyak tuan-tuan, contoh najis. Yang keduanya, alat-alat muzik yang diharamkan oleh Allah Ta'ala tidak ada manfaat di sisi syarak. Dan yang ketiganya, banyak binatang-binatang yang tidak ada manfaat di sisi syarak, antara binatang buas yang tidak ada manfaat di sisi syarak, maka dia tidak dinamakan harta, tidak sah dihutankan dan tidak sah dipinjamkan. Tidak sah dihutankan dan tidak sah dijual, tidak sah dijual beli. Kenapa tuan-puan tak sah? Kembali balik kepada konsep asas. Konsep asas kita apa dia? Kerana jual beli, hutan piutan, jual beli hutan, jual beli cash, dia termasuk di dalam akad
pertukaran milik. Akad pertukaran milik A kepada B. Pertukaran milik orang yang nak beri hutan kepada orang yang nak menerima hutan, kerana akad hutan ini termasuk akad tamlik wa tamalluk, akad pemilik, penyerahan milik dan penerimaan milik. Maka Islam ataupun syarak dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i tidak membenarkan barang yang bukan harta untuk ditukar milik. Jadi kita tahu kesimpulan tuan-puan, kesimpulan dia, barang yang boleh dihutankan mesti barang itu termasuk harta benda di sisi syariat. Dan harta itu nak dinamakan harta benda, dinamakan harta itu mesti ada beberapa ciri. Dalam insya-Allah akan datang dalam kelas-kelas talaqi kita akan lengkapkan ciri-ciri harta. Kerana dia ada beza di dalam muamalat tuan-puan, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dia ada beza di antara malun harta dan dia ada beza dengan maliyatun. Maliyah ini dia panggil harta yang bernilai. Dia ada dua. Kita tak berhasrat nak detailkan pada malam ini, kerana malam ini kelas santai, kelas yang simple, kelas yang asas. Jadi kita tak nak detailkan perbezaan antara harta benda dan harta benda yang bernilai. Dia ada beza. Dalam mazhab Syafi'i dia detail tuan-puan, dia agak detail berbanding mazhab lain. Antara tempat detail maliyah dengan malun. Maliyatun harta yang bernilai. Dia mesti ada mutamawwal. Maliyatun mesti ada ciri-ciri mutamawwal, iaitu nilai, barulah dia boleh akad jual beli. Tetapi dalam akad hutang piutang memadai tuan-puan harta malun, iaitu harta. Ciri-ciri harta itu kita sebut asas daripada dia tuan-puan. Pertama, mesti benda itu ada manfaat di sisi syariat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Apa dia manfaat? Pertamanya, benda itu bukan najis. Benda itu suci, benda itu bukan najis. Kalau najis, maka dia tidak ada manfaat di sisi mazhab kita, di sisi syarak, di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, maka najis tak boleh kita hutankan kepada orang lain, najis tak boleh kita nak jual kepada orang lain. Maka cara kita nak juga najis ini seperti baja yang ada najis tahi binatang, najis binatang, bangkai, kulit yang belum disamak, air kulit yang belum disamak. Jadi ini dipanggil najis yang tidak sah dijual beli dan tidak sah dihutankan kepada orang lain kerana dia tidak ada manfaat, Sebab itulah kesimpulan tuan-tuan paling mudah sahaja hutam ni. Secara kesimpulan, semua benda, semua barang, semua benda, semua harta yang termasuk di dalam harta benda di sisi muamalah Islam boleh dihutankan kepada orang lain, tidak merujuk kepada duit sahaja. Tidak merujuk kepada duit sahaja. Bahkan boleh dihutankan, diberi hutan semua harta, benda, sama ada makanan, kenderaan, duit dan lain-lainnya. Boleh dihutankan. Contoh tuan-puan, kita hutankan, sebab biasa kita kalau sebut hutan, duit. Itu sahaja dalam minda kita. Sebut hutan, duit. Sebut pinjam, duit. Tumbuh pinjam ni dia lebih luas tuan-puan, kita dah bincang. Kalau sebut hutan, kita nampak hutan duit. Kita sempitkan dia punya skop barang yang sah dihutankan. Yang sebenarnya kita boleh hutankan apa saja barang yang termasuk harta. Contoh pertama tuan-puan, kita boleh hutankan barang makanan. Kita boleh hutankan kepada orang lain makanan. Contoh, kita ada banyak makanan, orang lain datang rumah kita tak ada makanan, keputusan bekalan makanan di tengah malam, duit tak ada tengah malam tuan-puan, boleh ke tidak kita nak hutankan makanan? Boleh. Kita nak pinjam boleh, kita nak hutan boleh. Tapi ingat, kita dah bahas sebelum pada ni, kalau barang itu tak boleh pinjam, maka alternatifnya kena hutan.
Mana contoh tuan-puan? Kalau barang makanan tidak boleh akak pinjam meminjam. Tak boleh nak pinjam air untuk dia minum. Tak boleh nak pinjamkan beras untuk dia makan. Tak boleh nak pinjamkan garam untuk dia guna makan. Tak boleh nak pinjamkan gula untuk dia kacau buat air, untuk dia minum. Tak boleh. Alternatifnya tuan-puan, kita boleh hutankan. Kita boleh hutankan beras. Kawan datang, jiran datang. Hari ni tak adalah tuan-puan. Kalau kita berjiran, duduk jauh-jauh dengan orang, duduk di kampung, biasa berlaku tuan-puan. Kadang-kadang jiran datang, putus bekalan siang hari, tengah malam, kedai roncik dah tutup, nak zaman PKPB ini tuan-tuan, kedai roncik tutup awal. Sedangkan gula dah habis, stok garam habis, stok gula habis, stok roti habis, stok beras terputus. Maka dia nak pergi rumah jiran, ketuk pintu jiran. Boleh tak saya nak pinjam beras? Boleh tak saya nak pinjam garam? Boleh tak saya nak pinjam telur kalau ada? Anak saya lapar, anak saya nak makan, telur saya dah habis, makanan saya dah habis, ikan pun tak ada, ayam pun tak ada. Apa yang ada rumah Tuan Haji? Boleh tak saya nak pinjam? Tuan Haji kata saya stok banyak, telur pun ada, ayam pun ada, ikan pun ada. Lauk, segala lauk pauk bertimbun-timbun dalam peti ais saya. Boleh saya hutankan? Tanya jiran kita. Jiran kita nak apa dia? Engkau nak apa? Tak kata jiran, Tuan Haji boleh beri apa saja yang Tuan Haji ada. Tuan Haji nak beri ayam, boleh. Okey, kata Tuan Haji, saya hutankan ayam seekor kepada kamu dan kamu bayar dengan harga yang setanding. Sah ataupun tidak tuan-puan sah. Kita boleh hutankan ayam seekor kepada jiran kita yang memerlukan. Kemudian dia bayar dengan barang yang setanding. Barang yang setanding kita dah bincang tuan-puan sebelum daripada ni. Ada dua. Apa dia tuan-puan? Kita boleh bayar dengan barang yang sama qimah. Ayam yang sama timbangan, yang sama kuantiti, yang sama quality, kita boleh. Kita ambil ayam brand. Ayam apa tuan-puan? Contoh organik. Saya memperjuangkan makanan organik. Jadi saya jarang makan ayam yang biasa. Minta maaf tuan-puan. Tuan-puan jangan marah pula. Bukan nak iklan ayam organik, tapi memang nak beritahu. Contohlah ayam organik. Banyak ayam organik. Ayam ladanku ada, ayam bismi ada, ayam azin ada. Saya hutankan seekor ayam ladanku, seekor ayam azin, seekor ayam bismi, 1 kilo. Dan bayar dengan harga yang standing. Sah ataupun tidak? Jawab dia sah tuan-puan. Maka cara untuk jiran ini ketika dia nak bayar nanti, dia boleh bayar sama ada ni bayar dengan barang yang sama, dengan barang yang sama, brand yang sama, kilo yang sama, kualiti yang sama. Sah. Ataupun dia boleh bayar dengan cara yang kedua, iaitu dia boleh bayar dengan misli, iaitu dengan nilai yang setanding. Berapa harga ayam? Harga ayam itu harga 1 kilo, brand yang brand yang sama, berat yang sama, kualiti yang sama, fresh, harga dia RM17 sahaja. Dia boleh bayar dengan RM17? Ya, sah. Dia bayar 17, dia tak bayar ayam, tapi dia bayar dengan misli, ataupun kita panggil bayar dengan nilai harga yang setanding. Settle contoh yang pertama, dia boleh hutankan makanan. Kita bagi contoh makanan ayam. Dia boleh hutankan telur, dia boleh hutankan beras, dia boleh hutankan air, dia boleh hutankan air. Dia boleh hutankan air. Jiran kita tak ada air tuan-puan. Jiran kita tak ada air, putus air tuan-puan. Selalu kita di Selangor ni keputusan bekalan air. Air selalu tak ada. Cari di kedai roncik dah habis air mineral. Tanya kawan jiran kita kata saya stok mineral banyak. Boleh tak saya nak hutan? Bukan pinjam. Pinjam tak sah. Kenapa? Kerana dia nak guna balik. Bagi 1 botol air besar tu tuan-puan. Botol air mineral yang besar. Bukan 1.5 liter. Yang besar itu. Dia nak guna. Nak balik minum. Nak balik buat mandi dan wudu. Maka tak sah kita pinjam air. Yang sahnya kita hutankan air. Kita bagi hutan kepada dia. Saya hutankan air 1 botol besar ini. Dan kamu bayar balik. Kemudian kamu bayar balik. Itu saja, ringkas saja. Bayar balik 2, dia boleh bayar dengan air yang sama dan dia boleh bayar dengan harga setanding. Harga yang sama nilai. Berapa harga air itu? Contoh air yang botol besar itu, air mineral, bukan air
drinking water, air mineral, harga dia ialah RM5 satu botol. Contoh saja tuan-puan, maka dia bayar dengan RM5 sah. Itu dipanggil bayar hutan. Mesti ada akad. Itu contoh makanan. Contoh yang kedua tuan-puan. Dah saya contoh makanan, apapun contoh tuan-puan, banyak contoh makanan. Tuan-puan berilah contoh apapun, sah. Kita beri contoh tadi makanan, kita beri contoh beras, kita beri contoh air, kita beri contoh ayam, kita beri contoh telur, kita beri contoh daging, sah. Contoh yang kedua tuan-puan, contoh kenderaan. Contoh kenderaan ni contoh-contoh yang asah-asah yang selalu kita guna banyak lagi tuan-puan. Lain kita tak sebut banyak lagi. Contoh yang kedua ini kenderaan. Kita boleh hutankan kenderaan. Pinjam pun boleh, hutan pun boleh, jual pun boleh kenderaan kita tuan-puan. Kenderaan, saya ada kenderaan. Saya ada motor saya. Motor saya nilai di pasaran motor saya ni 5K. Nilai di pasaran motor saya ni 5K. Itu nilai di pasaran. Brand ini, contohlah tuan-puan, berilah apa contoh pun motor ni. Contoh motor saya, brand ini dengan spesifikasi dia ni, harga nilai dia 5K. Maka saya nak hutankan kepada kawan saya. Baik. Motor ni, kenderaan ni tuan-puan, dia sah jual beli. Motor ni dia sah pinjam. Motor juga barang yang sah dihutankan. Motor juga barang yang sah disewakan. Motor juga barang yang sah dipajak, digadai, dijadikan barang gadaian. Sah. Semua kita akan belajar akan apabila masuk tajuk-tajuk yang khusus. Ini tajuk khusus kita malam ni secara santai, secara awal, secara asas ialah hutan. Kenderaan tuan-puan bukan saja boleh dijual, bukan saja boleh dipinjam, bukan saja boleh disewa, tapi juga boleh dihutankan. Kita jangan ingat hutan ini untuk duit saja. Kita jangan ingat hutan ini untuk makanan saja. Tidak. Tapi boleh juga untuk kenderaan. Sebab itu berhati-hati. Kenderaan kita, kawan kita nak pinjam, kena ada akad. Kawan kita minta, kena ada akad. Dia minta ini, minta pinjam, ataupun minta jual, ataupun minta hutan, ataupun minta sewa. Kena jelas tuan-puan. Ini terma yang telah ditawarkan, disediakan oleh Allah Ta'ala. Bebas untuk kita guna. Tak rigid kepada satu-satu. Kita nak hutankan, saya nak hutankan motor saya yang bernilai 5K ni kepada kawan kita. Kawan kita ini dia susah. Contohlah datang, dia kata saya ni ustaz tak ada kenderaan. Lama saya tak ada kenderaan. Susah saya nak pergi surau, susah saya nak pergi belajar, susah tuan-puan. Susah saya nak pergi belajar. Saya kalau ingat kenderaan ni tuan-puan, masa saya belajar dulu, awal-awal belajar dengan Tunggu Jici, awal-awal belajar dengan Tunggu Joma, saya tak ada kenderaan. Tinggal kenderaan saya di Kelantan, merantau ke Kedah tuan-puan. Duduk di Kedah, tumpan orang sahaja. Ini seksa tumpan orang tuan-puan. Kawan tak pergi, kita tak boleh pergi belajar. Kawan tak pergi, kita kena pinjam kenderaan orang. Apabila nak pinjam kenderaan orang pula tak bagi, katanya ada hajat, ada kerja. Ini cabaran belajar, tak ada kenderaan. Baik. Kita pun datanglah kawan kita, dia kata dia tak ada kenderaan. Boleh tak dia nak guna kenderaan? Maka ingat tuan-puan, nak guna ini kita nak beri atas terma apa, takak apa. Kita boleh beri atas akad pinjam. Kita juga boleh beri atas akad hutang. Ini contoh malam ni kita bukan nak bincang pinjam, tapi kita nak bincang hutan. Kita nak pinjam hutan. Kita nak bincang hutan. Contoh, saya nak hutankan motor saya kepada sipulan bisipulan dan bayar balik dengan harga standing. Sah ke tidak tuan-tuan? Sah. Paling penting tuan-tuan ingat, apabila akad hutan, motor itu menjadi milik dia, bukan lagi milik saya. Sama dengan jual. Sama dengan saya jual motor itu kepada sipulan bisipulan, dia boleh milik motor itu dengan jual beli, sama ada jual beli cash atau jual beli hutan. Tetapi kita malam ni nak bincang bukan jual beli hutan. Kita nak bincang hutankan motor kepada kawan. Ingat tuan-puan, apabila kita hutankan barang kepada kawan kita, bermakna barang itu menjadi milik dia. Dia boleh guna secara total. Dia boleh tasarruf. Apa makna tasarruf tuan-tuan? Dia boleh handle. Dia boleh urus mengikut kemahuan dia. Dia boleh hutankan balik kepada orang lain. Dia boleh jual. Kenapa dia boleh jual tuan-puan? Motor saya, bukan lagi motor saya. Saya dah hutankan kepada dia, menjadi milik dia. Dia boleh jual. Sebab tu sah dia jual. Sah dia jual motor yang saya hutankan kepada dia. Kenapa tuan-puan sah?
Kerana itu motor dia dah menjadi milik dia. Sebab itu akad hutan, akad pertukaran milik. Daripada milik motor itu menjadi milik saya. Nah, ditukarkan milik melalui akad yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala yang namanya akad hutan. Saya hutankan kepada kamu motor ini dan bayar balik dengan harga setanding. Saya tak nak guna akad jual beli hutan. Konsep yang sama. Konsep pemilikan. Cuma berbeza daripada akad. Berbeza pada akad. Akad saja beza tuan-puan. Bising sikit tuan-puan. Sorry lah. Ya, di rumah ramai tuan-puan. Tak. Baik. Sebab kenapa saya ulang tuan-tuan? Kadang-kadang orang faham apabila dia berhutan ataupun jual beli hutan, dia masih dia kadang-kadang dia anggap benda tu bukan milik dia. Milik orang yang memberi hutan. Tidak. Apabila tuan-puan beli hutan, kereta tuan-puan harga dia 100k. Jual beli secara hutan menjadi milik tuan-puan. Bukan lagi menjadi milik bank. Tidak. Menjadi milik tuan-puan. Walaupun kita tak mampu nak bayar hutang, tetap barang itu menjadi milik kita. Walaupun kita tak mampu nak bayar hutang secara bulanan. Ketika time bulan yang tak mampu bayar, tetap barang itu menjadi milik kita. Apabila menjadi milik kita, kita bebas handle, kita bebas urus, kita bebas tasarruf, kita boleh jual, kita boleh hutangkan kepada orang lain, kita boleh sewakan kepada orang lain, kita boleh pinjamkan kepada orang lain. Kenapa? Kerana itu barang itu milik kita. Settle tuan-puan ya. Contoh yang kedua, kita boleh hutangkan kenderaan. Kita boleh hutangkan kenderaan. Dan contoh yang ketiga tuan-puan, contoh yang ketiga, baik, nak bayar tuan-puan lupa. Apabila dia nak bayar, dia boleh bayar dengan motor. Dia boleh bayar dengan motor yang sama. Bukan sama, maksudnya motor brand yang sama, spesifikasi yang sama, nilai harga yang sama. Dia boleh. Motor yang sama. Kita bagi motor keris, dia boleh bayar dengan keris. Bukan motor tu dia dah guna. Dia boleh bayar dengan motor lain, tapi motor yang sama brand. Ataupun dia boleh bayar dengan misli. Dua cara untuk bayar, dua bentuk bayaran. Bayaran secara qimah, secara barang yang standing, barang yang sama. Kita boleh bayar dengan nilai yang sama. Harga berapa? Harga dia 5k. Kita bagi duit cash 5k. Boleh? Ataupun bagi secara ansuran, itu terpulang kepada perjanjian dan persetujuan bersama di antara kita dengan orang yang memberi hutang. Baik, settle tuan-puan contoh yang kedua. Contoh yang ketiga apa dia? Contoh yang ketiga tuan-puan ialah duit. Ini tak perlu kita detailkan kerana kita dah maklum duit boleh hutang. Kita dah maklum tuan-puan. Kita boleh hutang duit. Kita boleh hutangkan emas. Kita boleh hutangkan perak. Kita boleh hutangkan kitab. Kita boleh hutangkan apa saja harta benda kita tuan-puan. Kita boleh hutangkan apa saja harta benda kita. Baik, settle tuan-puan. Itulah contoh-contoh yang kita bagi, 3 contoh. Yang contoh lain sama tuan-puan. Contoh lain sama. Apa saja boleh hutangkan kuih, boleh hutangkan ubat gigi, boleh hutangkan sabun, apa saja benda boleh hutangkan kepada orang lain. Cuma yang tak boleh hutangkan najis. Jangan hutangkan baja kepada orang lain. Kalau najis tuan-puan, cara dia kita dah sebut di dalam siri kuliah jual beli, kita kena pilih akad naklul yadi. Akad pertukaran, perpindahan kuasa mengurus. Bukan milik, kuasa mengurus. Apa dia? Mengurus barang itu tu tak boleh milik, tapi ikhtisas. Allah berikan kepada kita ikhtisas. Ini kuasa mengurus sahaja, bukan kuasa milik. Kita berhak mengurus. Sebab itu ayat selalu saya sebut, berhak najis ini berhak ke atas si fulan, bukan najis ini milik si fulan. Itu beza di antara hak milik dan beza di antara milik dengan hak. Bukan hak milik, milik dan hak. Hak ini najis ataupun barang yang bukan harta kita panggil hak. Ini ketentuan ataupun hak, dia berhak ketentuan ataupun ikhtisas ke atas dia di sisi syarak. Tetapi kalau harta, maka Allah berikan kuasa untuk memiliki harta benda tersebut. Baik, settle tuan-puan itu contoh. Jadi kesimpulannya, apa dia kesimpulan tuan-puan? Kesimpulan dia semua dua benda yang kita nak sebut. Kesimpulan ini, okey, apa dia kesimpulan saya nak sebut? Yang pertama, sebelum kita nak pindah, kita dah hampir pukul 10 tuan-puan, kita nak terus kepada nak buat kesimpulan terlebih dahulu sebelum kita nak pindah kepada 3 situasi
yang boleh kita apply akad hutang piutang. Ini last sekali tajuk last. Kesimpulan baram ni tuan-puan, saya nak sebut kesimpulan dia. Yang pertama apa dia? Yang pertama, semua jenis barang yang termasuk di dalam kategori harta benda di sisi syarak boleh dihutangkan kepada orang lain. Boleh dihutangkan kepada orang lain. Yang kedua, pecahan. Yang keduanya, barang yang bukan harta. Kalaulah harta boleh dihutangkan kepada orang lain. Yang kedua, barang yang bukan harta benda di sisi syariah, di sisi muamalat mazhab al-Imam Syafi'i. Dia kena fokus mazhab tuan-puan. Dia tempat mazhab lain, dia tak sama. Lepas tu saya tekankan sangat, ini mazhab al-Imam Syafi'i supaya kita tak keliru. Kadang-kadang orang tu dia masuk, dia panggil belah ikut dam. Dia hantam ikut dam. Kita dah sebut ini mazhab Syafi'i, dia kata mana boleh, ini boleh. Baja boleh dijual beli. Dia ambil itu data, itu fakta mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Dia main bedal dengan mazhab Syafi'i. Memang clash lah. Itu saya tekan selalu tuan-puan supaya kita tak nak harmonikan. Nak harmonikan kita punya pemikiran kita. Biar kita stand, kita ada stand kita. Kita ada ID kita. Itu kita fokus kepada mazhab kita al-Imam Syafi'i. Yang kedua apa dia tuan-puan? Yang kedua, barang yang tidak termasuk harta di sisi muamalah Islam, maka tidak boleh dihutangkan dan tidak boleh dipindah milik melalui jual beli. Tetapi boleh digunakan akad nakliyat, akad pertukaran penguasa mengurus. Tapi di sini penting tuan-puan, kena ada note, kena ada dhabit. Kalau setakat umum macam tu, kita tak boleh nak apply. Ketika berada di lapangan, ketika kita nak beli najis, kita nak beli gigi buaya, kita nak beli kulit buaya yang belum disamak, kita nak beli apa lagi tu tanduk rusa yang tidak disembelih, mati yang tidak disembelih. Kita nak beli gading gajah tuan-puan. Gading gajah itu najis, tapi kita nak beli. Tak boleh jual beli tuan-puan. Tapi boleh guna akad nakliyat. Maka yang saya nak pesannya, kita kena tahu cara untuk kita guna akad nakliyat. Nakliyat itu konsep. Maka akad apa dia? Akad dia kita menggunakan akad hebah, bukan hebah dengan makna dengan makna nakliyat. Ini antara dhabit yang perlu dijaga di dalam kitab-kitab mana. Kalau kita baca kitab I'anatul Talibin, dia akan cerita dalam bab ma'qudun alaih, dia kata tak sah jual beli najis seperti kulit binatang, seperti arak, seperti kulit binatang. Tapi dia kata bahkan sah dihebah. Tapi kena dhabit di sini. Ini para tuan guru kita jaga. Kena dhabit apa dia? Makna hebah itu makna naqlul yadi. Hebah dengan makna apa? Hebah dengan makna naqlul yad. Kita nak pindah kuasa mengurus daripada najis yang tak boleh dimilik, tapi Allah benarkan untuk kita urus, untuk kita handle, berhak ke atas kita, ikhtisas ke atas kita. Maka macam mana cara kita nak pindah kuasa mengurus? Kita pindah kuasa mengurus, bukan pindah milik. Maka akad yang kita boleh guna ialah akad hebah. Tapi ingat, bukan hebah hakiki. Kalau hebah hakiki tuan-puan, termasuk pindah milik. Sedangkan najis tidak boleh pindah milik. Maka hebah di sini dengan murad, dengan makna hebah pada makna naqluliyah. Apa dia makna naqluliyah? Hebah ni kita beri kepada dia ini, beri dengan makna nak pindah kuasa uruh. Daripada kita nak pindah kuasa uruh najis ini kepada kawan kita. Maka dipindah dengan menggunakan hebah, tetapi hebah makna naqluliyah. Hebah dengan makna pindah kuasa menguruh, bukan hebah dengan makna real, dengan makna hakiki. Kerana hebah hakiki, pemberian hakiki hebah ini termasuk dalam pindah milik. Tuan-puan duit tuan-puan nak hebah kepada pondok, duit tuan-puan nak pindah kepada masjid, itu dia panggil hebah, itu pindah milik. Itu dia panggil hebah yang hakiki, hebah yang sebenar. Tetapi hebah atas jalan naqluliyat, hebah ini hebah dengan makna apa? Dengan makna nak tukar, nak pindah kuasa mengurus. Itu saja. Sebab cuma dia ada syarat, saya biasa sebut tuan-tuan dalam siri kuliah jual beli, syarat tambahan dalam naqluliyat,
dia kena dua pihak tahu. Maksud tahu ini, kita nak beli baja, tokey dia nak jual baja kepada kita, kena tahu kita bagi duit ini bukan atas jual beli, tetapi atas nakluliyah. Saya bagi kat tokey. Saya tak jual lah, saya tak beli, saya bagi je. Bagi itu atas apa? Bagi itu atas pindah kuasa mengurus. Dia pun tahu bahawa tak jual beli, kita pun tahu dan kita memilih nakluliyah, maka kita hebah kepada orang yang berhak ke atas baja itu, orang yang memiliki baja tak boleh guna ayat macam tu. Maksudnya orang yang berhak ke atas baja tu, dia nak pindah milik kepada kita. Kita guna nakluliyah. Ini antara benda-benda yang perlu fokus tuan-puan. Kenapa? Kerana terma yang dah hilang. Tempat-tempat yang dah hilang kita perlu fokus, kita perlu recall balik. Kita perlu recall balik dua benda tuan-puan. Yang ketiga apa saya nak sebut kesimpulan baran ini. Apabila harta baran itu sah kita hutankan kepada orang lain. Apabila sah barang itu sah kita hutan, maka menjadi milik orang yang menerima hutan. Menjadi milik dia. Apabila menjadi milik dia tuan-puan, ingat dia boleh tasarruf, dia bebas handle, dia bebas urus kerana itu milik dia. Dia tidak ada keterikatan dengan orang yang memberi hutan. Yang terikatnya ialah bayaran. Itu saja. Barang itu milik dia, tapi yang masih lagi ada ikatan ialah kewajipan dia untuk membayar hutan. Maka batulah yang keempat kita nak sebut apa dia tuan-puan. Yang keempat ialah masa ataupun tempoh bayar hutan. Ini kena ada. Tempoh bayar hutan. Kita kena nyatakan tuan-puan, tempoh bayar hutan. Tempoh bayar hutan ni tuan-puan, saya selalu sebut, hutan ini terbahagi kepada dua. Satu dia panggil hutan yang muajjal, satu lagi hutan yang muayyan, yang cash. Hutan yang muayyan, hutan cash. Hutan cash ni apa tuan-puan? Hutan cash, hutan yang telah sampai tempoh bayar. Kita dah sebut dalam siri yang pertama tuan-puan. Kita ulang sekali lagi hari ini. Kesimpulan yang keempat ni tuan-puan, hutan mesti ada tempoh bayar. Hutan mesti tetapkan tempoh bayar. Maka hutan ini terbahagi kepada dua. Pertamanya hutan muayyan, hutan cash. Apa ni hutan cash? Hutan yang telah sampai tempoh yang dijanjikan. Maka hutan cash itu tuan-tuan, apa hukum dia? Hukum dia wajib bayar pada hari tersebut. Pada hari tersebut wajib bayar. Secara umumnya hutan wajib bayar. Itu umum. Bila wajib bayar? Bila ini kena detailkan. Bila wajib bayar? Iaitu pada hari tempoh yang matan. Yang tempoh yang dijanjikan. Kalau sampai tempoh yang dijanji, hari itu wajib Allah tekankan. Syarat tekankan ke atas dia, wajib bayar. Kalau tak bayar, haram ke atas dia sekira dia miliki harta. Kata tuan-puan. Ada yang kedua, dinamakan hutan yang muajjal. Hutan yang muajjal. Mana apa muajjal? Hutan yang belum sampai tempoh matan. Itu panggil muajjal. Hutan belum sampai tempoh bayar. Dia janji 1 April, dia janji 1 Januari 2021. Sekarang kita baru November. Kita masih ada Disember, barulah 1 Januari baru sampai tempoh matan. Maka November kita masih dalam November dan Disember, kita panggil hutan itu muajjal. Apa hukum muajjal tuan-puan? Hukum muajjal hutan yang belum sampai tempoh matan, tempoh wajib bayar belum sampai, maka sunat kata kita bayar. Sunat bayar awal. Maksud bukan kata hutan itu umumnya hukum sunat. Tidak, itu kita dah faham. Umum membayar hutan wajib. Bila wajib, bila sunat, wajib bayar hutan pada hari yang dijanjikan dan sunat bayar awal. Belum sampai tempoh matan, sunat bayar awal, kita dapat 2 pahala. Pertama, pahala wajib bayar hutan. Yang kedua, pahala bonus yang Allah berikan kepada kita kerana kita bayar awal. Dan last sekali tuan-puan, kesimpulan yang kelima. Apa dia kesimpulan yang kelima tuan-puan? Cara membayar hutan. Cara membayar hutan tuan-puan ada 2 cara. Pertama, boleh bayar dengan qimah, iaitu dengan barang yang sama. Kita hutan motor, boleh bayar motor yang sama spesifikasi dia. Yang kedua, kita boleh bayar dengan mithli, iaitu dengan harga, dengan nilai harga yang setanding, nilai harga semasa. Motor yang kita hutankan itu nilai semasa dia ialah 5K.
kita nak bayar nilai bila tuan-puan? Kita nak bayar nilai bila? Kita kena bayar nilai kita hutang. Kita hutang dulu, nilai dia 5K, maka sekarang ini kita bayar nilai dia 5K. Baik, settle tuan-puan. Terus lelas sekali tuan-puan. Last sekali. Masa dah lebih. Maka last sekali ni apabila kita dah faham baharan ini tuan-tuan, kesimpulan baharan ada 5 lebih kurang 5 itu. Last kali ni 3 sahaja situasi, dan 3 situasi ni tuan-tuan kita dah mudah sebab kita dah faham cara kita hutangkan barang. Barang-barang semua tadi kita dah contoh. Kita dah banyak beri contoh barang-barang ni kita sah dihutangkan. Maka kita nak contoh last kali tuan-tuan 3 contoh situasi, 3 contoh situasi yang boleh kita guna akad hutang. Mudah. Kenapa? Kenapa mudah tuan-puan? Kerana kita dah tahu 5 ciri barang yang kita boleh hutangkan. Sebab tu saya dahulukan 5 jenis barang yang boleh dihutangkan. Bermakna tuan-puan 3 contoh akad hutang yang kita boleh apply di lapangan. Sangat mudah tuan-puan. Baiklah sekali. Itu 3 contoh. Sebelum kita nak sebut 3 contoh, tuan-puan, kita break beberapa saat untuk kita iklan sekejap. Iklan dia minum air, tuan-puan. Kita ada lampu, ada sponsor tuan-puan ini, ada penaja. Semalam penaja baju, lupa nak sebut. Malam ni tak pakai baju penaja. Kita ada sponsor penaja. Malam ni ada lampu. Ada lampu studio kita. Kita ada lampu. Lampu tu sebab tu tuan-tuan tengok cerah sikit. Bukan saya cerah, saya ni gelap juga. Tapi oleh kerana lampu dicerahkan oleh cahaya lampu. Tuan-puan nampak cerah sedikit. Slot kita ditaja, lampu pun ada penaja. Pakaian pun ada penaja. Malam ni tak pakai pakaian penaja. Kita ada baju aspa ditaja oleh biro dakwah kita. Kita ditaja oleh Setiausaha Agung kita. Baik, kita terus tuan-puan. 3 contoh. 3 contoh. Apa contoh pertama tuan-puan? Ada 3 contoh situasi yang boleh kita gunakan akad hutang. Pertama tuan-puan, situasi kita berada di restoran, situasi kita berada di kedai makan. Ini sangat penting tuan-puan. Terkadang kita, kalau kita tak alert dengan muamalat, kita tak cakna dengan muamalat, kita kurang peduli dengan muamalat, kita kurang fokus dengan muamalat, menyebabkan kita berada di kedai makan tanpa kita sedar apa akad yang perlu kita guna untuk mengesahkan pertukaran barang yang kita makan dengan owner. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Ini sangat penting tuan-puan untuk bina, untuk bangkitkan kesedaran. Bukan kita, tapi orang-orang yang belum join. Tuan-puan dah ada kesedaran, dah alim, dah tahu. Tetapi bantu rakan-rakan kita, anak saudara mara kita, adik-beradik kita. Bantu mereka. Bantu masyarakat di luar sana. Bermula dengan orang sekeliling kita, dengan orang yang hampir dengan kita. Bantu mereka bebas daripada dosa muamalat. Bantu mereka kurangkan pelanggaran hukum haram di sisi muamalat. Antaranya tuan-puan, berlaku di kedai makan tanpa ada akad. Yang mereka tahu wajib bayar. Tetapi bayaran itu menggunakan terma apa, akad apa, kontrak apa, mereka tidak peduli. Yang penting mereka tahu lepas makan wajib bayar. Ia wajib bayar, tetapi wajib bayar umum, bayar itu mesti ada mana-mana kontrak, mana-mana akad, mana-mana terma yang disediakan oleh syarak. Untuk apa tuan-puan? Pastikan tujuan akad itu, pastikan pertukaran milik makanan dan duit itu berlaku mengikut terma yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu terma ataupun hukum muamalah yang ada di dalam Islam. Islam bukan hanya ada ibadah semata-mata. Syariat yang dibawa oleh Nabi kita tuan-tuan, dia tidak terhad kepada ibadah semata-mata, tidak. Bukan sembahyang, bukan sekadar zakat, bukan sekadar haji, tetapi luas sehingga lengkapnya sistem syariat, termasuk tuan-tuan isu
pertukaran harta benda sesama kita di lapangan juga diajar di dalam sistem Islam yang kita martabakkan, yang kita pegang. Tuan-puan, saya selalu sebut di dalam siri kuliah, sebelum daripada ni tuan-puan boleh follow, kita sebut ada 4 akad yang boleh kita pilih ketika kita berada di kedai makan. Ini antara dia, kalau tuan kata ada 5, ya betul. Ada 6, betul juga. Boleh pilihlah. Tapi saya sebut secara asas, kita boleh pilih 1 daripada 4 akad ketika kita berada di lapangan ataupun di restoran, tuan-puan. Di restoran kita kena ada akad pertukaran milik. Di sinilah tuan-puan, kita perlukan kepada pengorbanan, perlu diulang untuk menyedarkan orang. Kenapa mesti ada akad? Itu orang akan rasa pelik. Saya dah bayar, kenapa perlu ada akad? Ini saya biasa berdebat dengan orang yang macam ni. Apabila kita sebut akad, kena pilih akad, dia kata saya dah bayar, nak akad apa lagi? Ini berhati-hati, tuan-puan. Bukan orang biasa, tetapi orang-orang yang Islami, orang-orang yang semangat perjuangan Islam yang hebat. Tetapi dia mempersoalkan kita, kenapa nak kena ada akad lagi, sedangkan saya dah bayar makan saya. Lalu saya kata, bayar itu atas akad apa? Dia kata, tak perlu akad apa dah, kita dah bayar. Inilah dia, tuan-tuan, tanda saat sekarang, zaman sekarang, kita sedang hilang dan pupusnya sistem muamalat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 akad, tuan-puan, yang boleh kita apply di kedai makan. Salah satu daripada 4, tuan-puan, apa dia? Iaitu akad hutang. Akad hutang, tuan-puan, kita boleh apply ketika kita berada di kedai makan. Saya tak nak hurai akad lain. Kita boleh, yang pertama, tuan-puan, kita berada di kedai makan, di restoran, kita boleh akad jual beli cash. Kalau kena tepat, kena jaga 16 syarat jual beli, 16 terma dan syarat jual beli lengkap, kita boleh apply jual beli cash. Ataupun yang kedua, tuan-puan, boleh apply akad yang kedua ialah jual beli hutang. Jual beli hutang kena lengkap syarat jual beli hutang. Saya tak nak detailkan kerana masa kita tak banyak. Yang ketiga, tuan-puan, kita boleh akad hutang. Ini yang praktikal. Yang saya biasa buat secara personal, saya selalu sebutkan, tuan-puan, secara personal, kalau saya pergi di kedai makan, pergi mengeteng dengan tuan-puan, tuan-puan bayar biasanya. Kalau saya pergi di kedai makan, saya akan gunakan akad hutang. Dan yang keempat, tuan-puan, boleh guna akad hebah. Biasanya orang kata yang kelima, boleh guna akad hebah bisawab. Ya, kita akad hebah bisawab pun boleh guna. Tetapi ada orang mengatakan hebah bisawab itu tak boleh guna kerana dia jual beli. Baik, kita kata 4 saja. 4 saja, tuan-puan. Macam mana, tuan-puan, nak guna akad hutang ketika kita berada di kedai makan? Okey, caranya begini, tuan-puan. Apabila kedai makan ni, tuan-puan, dia ada, kita sebut, tuan-puan, dia berlaku 3 terma. Pertama, dia berlaku barang yang diberi pinjam kepada kita. Yang kedua, dia berlaku barang yang diibahah kepada kita. Barang yang ibahah. Yang ketiga, tuan-puan, dia berlaku makanan itu mesti ada akad. Ini 3 benda kita dah ulam di dalam selab pinjam meminjam. Ini, tuan-puan, kalau kita realisekan, tuan-puan, kita sedar duduk di kedai makan, ada 3, ada hubungan kita, ada connection dengan Islam, dengan muamalah. Pertamanya apa, tuan-puan? Pertamanya kita tahu mana barang yang diberi pinjam kepada kita. Yang kedua, kita tahu mana barang yang diibahah kepada kita. Yang ketiga, tuan-puan, mana barang yang perlu kita akad. Dan akad apa yang kita nak guna. Ini yang kita nak bincang. Yang 2 itu kita dah bincang, tuan-puan. Kita dah bagi contoh, kita duduk di kedai makan. Kita dah tahu akad pinjam apa dia. Kita dah tahu akad ibahah. Meja, kerusi tidak ditentu pada kita, maknanya itu barang ibahah. Kita boleh duduk di kerusi mana, kita boleh pilih meja mana. Dipanggil meja dan kerusi itu ibahah kepada customer dia. Yang kedua apa, tuan-puan? Yang keduanya ialah sampai kita order apa dia, tuan-puan? Tuan-tuan order makan, tuan-tuan order nasi goreng, tuan-tuan order air. Nasi goreng 1, nasi goreng USA. Favorite saya kalau pergi kedai, saya order nasi goreng USA. Nasi goreng Pattaya, nasi goreng apa, tuan-puan? Satu lagi saya biasa order. Lupa, biar lupa dah. Tak apa, lupa nasi, tak apa. Eloklah malam tak ingatkan nasi.
Contoh nasi goreng USA dah sampai. Apabila sampai nasi goreng USA, sampai air, saya biasa order air limau panas. Sampailah air. Maka air dengan nasi goreng ini mesti ada akad pertukaran milik. Apa akad yang saya nak guna? Saya nak guna akad hutan. Apa akad yang boleh tuan-puan guna? Tuan-puan boleh guna akad hutan. Tuan-puan boleh guna akad lain. Tapi saya nak bagi contoh malam ni tuan-puan. Kita boleh guna akad hutan. Caranya macam mana tuan-puan? Caranya sebelum tuan-puan makan, ini formula yang sangat penting, yang selalu saya recall. Yang selalu saya ulang dan ulang. Formula asas di dalam sistem muamalah Islam tuan-puan, sebelum guna harta orang lain, mesti kita milik terlebih dahulu dengan mana-mana akad pemilikan yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Maka kita nak guna nasi, kita nak makan nasi, kita nak minum air. Apa akad yang cara untuk kita sah milik nasi dan air menjadi milik kita? Kita boleh pilih tuan-tuan akad hutan. Kenapa pilih akad hutan tuan-puan? Kerana akad hutan salah satu akad pemilikan. Yang cara untuk kita tukar milik, nasi menjadi milik kita. Nasi yang owner, milik owner menjadi milik kita. Air, milik owner menjadi milik kita. Caranya begini tuan-puan. Kerana dia bukan hebah kepada kita, sebab kita kena bayar. Itu tanda bukan hebah. Dan dia bukan ibahah kepada kita, kerana ada korinah kena bayar. Kalau kita pergi rumah orang, itu bukan ada bayaran, bukan jual beli, bukan hutan, itu hebah. Itu ibahah. Kita boleh minum, kita sebagai tetamu, kita boleh minum, kita boleh makan apa saja makanan yang dihidangkan. Kenapa? Kerana itu ibahah kepada kita. Maka caranya tuan-puan, sebelum tuan-puan makan, tuan-puan akad hutan terlebih dahulu. Maka tuan-puan ingat balik, lafaz hutan saya jelaskan dalam slide pertama ada 3 cara. Pertamanya lafaz sarih, yang kedua lafaz kinayah, yang ketiganya tidak ada lafaz. Tidak ada lafaz tetapi niat hutan. Tidak ada lafaz ini qaul mukhtar inda Nawawi, qiyas di atas jual beli mu'atah yang dipilih oleh qaul yang dipilih oleh al-Imam Nawawi dan wa ba'dul ashab, dan setengah daripada iman lain, iaitu iman mutawalli dan iman Bughawi. Ini antara 3 tokoh besar yang mengatakan bahawa jual beli mu'atah, jual beli yang tidak ada lafaz ijab dan qabul, hanya niat sahaja, sah. Begitu juga dikiaskan hutan, kita boleh berhutan dengan cara tidak ada lafaz hutan, sama ada lafaz sarih atau lafaz kinayah, tetapi kita niat dalam hati, aku milik makanan ini dengan cara hutan. Boleh ke tidak tuan-puan? Boleh. Sebelum kita makan, niat di hati kita, aku milik makanan ini dengan cara hutan. Sebelum kita minum, aku milik minuman ini dengan cara hutan. Ketika mana kita selesai makan tuan-puan, kita nak bayar hutan. Kita pergi di kaunter tuan-puan, ingat jangan akad jual beli kerana makanan dah tak ada, tak lengkap, tak boleh nak lengkapkan ciri-ciri, tak boleh nak lengkapkan syarat sah jual beli. Jual beli cash ataupun hutan, mesti makanan ada, akad makanan duduk depan kita. Ini tak boleh akad jual beli, tak boleh nak akad jual beli hutan, maka kita mesti akad hutan. Kita bayar niat ini. Berapa tuan toke saya makan tadi? Nasi USA 1, air limau 1. Dia kata 7 campur 3, 10. RM10. Maka kita bayar RM10 tuan-puan. Niat apa? Tuan-puan niat bayar hutan. Settle tuan-puan, sangat mudah. Sangat mudah dan sangat simple saja. Baik, jelas Itu contoh yang pertama tuan-puan. Ketika tuan-puan berada di kedai, tuan-puan boleh guna akad hutan. Tuan-puan boleh guna akad hutan. Saya tahu puan, satu contoh. Kita nak contoh yang kedua. Contoh yang kedua iaitu ini saya nak sebut saja sebab saya dah bagi contoh tadi. Contoh yang kedua tuan-puan, kita nak hutan barang yang tak sah dipinjam. Barang yang tak sah dipinjam, maka cara dia kita kena hutankan. Saya tahu tuan-puan, contoh pertama, situasi pertama, kita berada di restoran. Kita berada di restoran, tuan-puan boleh guna akad hutan. Tuan-puan boleh guna akad hutan. Akad hutan 3 lafaz tuan-puan. Lafaz pertama sarih, lafaz kedua kinayah, lafaz ketiganya ialah mu'atah. Mu'atah ni tidak ada lafaz ijab qabul. Biasa saya guna mu'atah. Qiyas di atas mu'atah. Saya jarang guna sarih, takut dia terkejut.
Soreh begini tuan-puan, sebelum kita makan, ban, saya hutangkan dulu dalam setengah jam. Lepas ni saya bayar. Takut dia terkejut. Tak boleh ustaz hutang. Ustaz baliklah. Saya tak bagi hutang. Kedai saya cash saja. Saya takut dia orang terkejut. Token ni terkejut. Maka saya tak guna lafaz soreh. Tuan nak guna lafaz kinayah boleh. Dia tak terkejut. Saya makan dulu Sekejap lagi saya bayar. Sekejap lagi bayar. Itu korinah tanda dia hutang. Dia nak hutang. Boleh kinayah. Biasa saya gunakan lafaz ijab. Tidak ada lafaz ijab dan qabul. Baik, yang kedua tuan-puan, yang mudah saja contoh yang kedua, situasi yang kedua ini, iaitu barang yang tidak boleh diberi pinjam. Ini kena ingat tuan-puan ini. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, barang yang tidak boleh diberi pinjam, di mana saja tuan-puan berada, tak kira. Kalau barang itu barang yang tidak sah diberi pinjam, tuan-tuan kena tukar dengan dua. Pertama, tuan-tuan boleh guna ibahah. Yang kedua, tuan boleh guna hutang. Tapi tengok barang. Kalau barang itu praktikal ibahah, tuan-tuan tak perlu hutangkan. Ibahah saja. Kalau barang itu praktikal hutang, kita kena hutangkan. Ini penting tuan-puan. Kenapa? Kita kena tahu dulu pinjam. Sebab tu kita dahulukan dengan tajuk pinjam tuan-puan. Itu struktur untuk memudahkan kita faham. Sebab tu kita mulakan 5 siri, 5 slot tajuk pinjam meminjam tuan-puan. Dan 2 slot kita bincang hutan piutang. Kenapa? Kena dahulukan faham dulu barang yang tak sah diberi pinjam dan barang yang sah dipinjamkan. Dan kalau barang yang tak sah dipinjam, alternatifnya, caranya macam mana? Inilah dia cara. Kalau barang yang tak sah dipinjam tuan-puan, maka caranya kita kena hutang. Apa contoh tuan-puan? Contoh kita bagi tadi. Kalau barang itu tak sah dipinjam, maka mesti kita kena hutangkan. Contoh tuan-puan, orang nak datang pinjam beras, nak datang pinjam makanan lah, apa saja makanan. Maka makanan tak boleh pinjam. Kalau dia pinjam pun untuk tengok, kemudian hantar balik. Cara kita nak guna, kalau benda tak boleh pinjam, makanan tak boleh dipinjam, maka kita hutangkan. Saya hutangkan makan ni, kemudian bayar harga bayar dengan setandim. Contoh apa lagi tuan-puan? Contoh dia sabun. Ni, pinjam shower, pinjam sabun, pinjam ubat gigi. Buruh gigi boleh pinjam, buruh gigi boleh tuan-puan. Nak bedal buruh gigi sama. Anak-anak dia, anak-anak kita kadang-kadang dia bedal buruh gigi bapak dia. Dia bedal buruh gigi mak dia. Mak dia tak tahu pun. Ubat gigi tak boleh pinjam. Ubat gigi ni tuan-tuan, dia dua cara. Kita boleh hutangkan kat dia, apabila hutang kat dia menjadi milik dia, dia kena bayar. Ataupun kita tak nak hutang sebab kita pun nak guna juga, maka kita kena ibahah. Bak gigi tuan-puan, bak gigi ni anak-anak kita lah, kita ajar anak-anak kita, latih anak-anak kita duduk di sekolah, anak-anak kita duduk di asrama, latih awal tuan-tuan, main muamalah awal. Kita semat, kita bina, kita latih, kita berikan maklumat muamalah awal supaya dia cepat, orang panggil sebati dan jiwa dia. Dia tak bermudah-mudah dengan harta orang lain. Kita sangat bermudah apabila kita tak realiskan, kita tak sedarkan dengan muamalat, menyebabkan kita bermudah dengan harta orang lain. Pergi ke rumah jiran, jiran tak ada bedal air depan rumah orang. Kononnya jiran kita. Itu harta contoh. Tempat parking pun begitu, membuahkan marah. Harta orang nak marah buat apa tuan-puan? Orang tak parking marah. Itu harta dia, ikut dia lah. Dia tak nak bagi parking, dia letak baku. Tak nak bagi parking tepi rumah dia. Tak boleh. Kerana itu harta milik dia. Kita tak boleh condemn, tak boleh maki orang. Kerana itu harta dia. Tak boleh kata kenapalah kedekut bakhil sangat orang nak parking tepi rumah, tak boleh. Itu milik dia. Kerana itu harta dia. Apabila harta dia terpulang kepada dia, nak beri pinjam kepada kita, nak beri kita benarkan kita parking ataupun tidak. Itu harta milik dia tuan-puan. Settle tuan-puan. Barang yang tak sah pinjam, kita kena hutang. Macam contoh pinjam duit lah. Duit itu pinjam tu dengan makna hutang tuan-puan. Orang pinjam duit boleh. Boleh dengan makna pinjam itu, uruf dia merujuk kepada hutang. Pinjam itu merujuk kepada hutang. Kalau makanan, kita tukar hutang. Ataupun saya dah sebut hari itu tuan-puan, contoh orang nak pinjam, orang nak hutangkan, orang nak pinjam minyak wangi. Kan kadang-kadang kita nak solat, kawan kita minta minyak wangi. Minta tu tuan-puan, dia minta tu, minta apa? Kita nak beri tu, beri apa dia? Kita nak beri hebah, tak boleh. Hebah kena hebah semua. Kena beri sedikit, itu dipanggil ibahah. Kita benarkan dia guna sedikit.
Kita benarkan dia guna sedikit, ataupun kita nak heboh pun boleh lah, heboh setakat 2-3 titik, boleh. Ataupun kita nak ibahah 2-3 titik, benarkan dia guna, tapi benda tu masih milik kita. Minyak wangi tu milik kita, tetap milik kita, kita nak benarkan dia guna 2-3 titik, boleh. Itu contoh. Last sekali tuan-puan, saya dah sebut juga, yang last ni pun saya dah sebut tuan-puan, iaitu cara kita ketika kita berada di bank, tuan-puan. Ni mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Ketika tuan-puan berada di bank, tuan-puan nak saving, nak simpan duit, saya dah jelas sebelum daripada ni. Ni ulangan sahaja. Yang ketiga, situasi ketiga tuan-puan berada di bank, tuan-puan nak saving duit, tuan-puan nak simpan duit di bank, mesti ada akad, tuan-puan. Ada akad. Tuan-puan tak nak guna pelaburan. Dia kena nak guna pelaburan, tuan-puan nak kena tengok terma dia. Terma dia agak detail pelaburan. Tuan-puan nak guna wadi'ah, tuan-puan nak tengok terma dan syarat wadi'ah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Bukan mazhab lain, mazhab kita dulu. Wadi'ah sekarang ini itu mazhab Hanafi, di ekonomi contemporary tu. Itu mazhab Hanafi dan Maliki. Tapi kita tak nak guna wadi'ah, kita tak nak guna murabahah atau mudarabah, tapi kita nak guna akad hutang. Boleh tuan-puan. Tuan-puan pergi saving 10k di Maybank ke di bank apapun, tuan-puan niat ketika isi phone ataupun ketika tuan-puan masuk dalam mesin, tuan-puan niat aku hutankan kepada pihak bank. Maka menggunakan tidak ada lafaz ijab qabul, berlaku kias di atas jual beli mu'atah. Qaul mukhtar indan Nawawi dan indal Imam Abu Ghawi dan iman Mutawalli. Itu boleh. Tuan-tuan ya, ketika mana berada di kaunter, serahkan kepada pihak bank, tuan-puan ya, aku hutankan kepada pihak bank. Ya. Dan ketika mana tuan-puan nak, bila-bila masa dia boleh beri kepada kita. Tuan-tuan jolok bila-bila pun dia beri kepada kita. Itu dipanggil hutankan. Tanpa ada lafaz, boleh. Dan kita tak berhajat, kerana slot kita ni, kita tak berhajat untuk jelaskan riba hutang macam mana, itu insya-Allah kena bincang secara intensif tuan-puan. Tak cukup masa untuk kita bincang kerana dia detail riba qardi ni, dia agak detail. Jadi kita tak berhasrat untuk bincang riba qardi di dalam tajuk qardi ini. Wallahu a'lam tuan-puan. Itulah sekadar ringkas secara santai-santai tuan-puan, kita bincang tajuk cara pelaksanaan hutang piutang di lapangan dan perbezaan dengan akad pinjam meminjam dan juga ibahah. Dan juga tuan-puan dah tahu beza di antara jual beli hutang. Jual beli hutang, konsep yang sama dengan hutang, cuma akad saja berbeza, tetapi lain konsep dengan pinjam meminjam, di konsep yang berbeza. Dan ibahah, pinjam meminjam dan ibahah satu konsep, satu model. Dan satu konsep lagi, hutang, jual beli hutang dan jual beli cash, hebah, sedekah dan hadiah, dia berada dalam satu konsep, itu konsep pemilikan. Dan last sekali tuan-puan, saya tengok ada soalan tadi, saya cuba nak jawab soalan dulu. Daripada sahabat kita Al-Fadil Tuan Azan Bani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah disyaratkan akad hutang duduk dalam majlis? Ya. Mazhab Al-Imam Syafi'i tuan-puan, dia mesti lengkap rukun dia. Mesti ada orang yang memberi hutang, dan mesti ada ciri-ciri orang yang memberi hutang, dan mesti ada orang yang menerima hutang, dan mesti ada ciri-ciri orang yang layak menerima hutang. Jadi kita tak formal, sebab tu kita sebut ringkas. Mesti ada benda yang dihutangkan, dan mesti ada lafaz, lafaz ijab dan qabul. Dan lafaz ijab dan qabul itu yang kita bincang secara ringkas. Lafaz ijab qabul ada 3, ada secara umum ada 2, lafaz sarih, lafaz kinayah, dan yang ketiga tidak ada lafaz ijab qabul. Dan berlakunya sirah ini di dalam majlis akad. Menurut Al-Imam Syafi'i, mazhab kita Al-Imam Syafi'i, majlis akad ini sama ada akad jual beli, akad pinjam meminjam, akad hutang, mesti berlaku di dalam majlis akad. Walaupun dia tidak ada lafaz ijab qabul, tetap ada majlis. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, apa dia majlis akad? Majlis akad nikah, ya. Majlis akad pinjam meminjam, ya. Majlis akad hutang piutang, ya. Majlis akad jual beli, ya. Apa dia majlis akad? Majlis akad merujuk kepada tempat berlakunya sirah ijab qabul
sebelum mereka berpisah. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, majlis akad dia merujuk kepada tempat adanya dua pihak yang berakad selagi mana mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berpisah sahaja selangkah dengan niat untuk keluar, dengan niat untuk berpisah, berpaling, maka berpisah daripada majlis akad. Itu dianggap bercerai ataupun berpisahnya daripada majlis akad hutang piutang ataupun majlis akad pinjam meminjam ataupun majlis akad jual beli. Itu penting untuk kita tahu majlis akad. Paling penting tuan-puan dalam bab ribal qardi, dalam bab riba jual beli, paling penting untuk kita memahami apa makna majlis akad. Ini barulah kita faham ribal nasai itu apa dia. Kata dia merujuk kepada perpisahan dalam majlis akad. Ini kita kena faham secara terma dia. Setiap istilah itu mesti kita pegang, mesti kita faham untuk menjawab isu di dalam hukum fiqh, termasuklah di dalam muamalat. Okey, settle. Okey. Azan maknanya kata Azan Bani, maknanya tak sah berhutang, okey, jika si peminjam ban in duit pada kita kerana tiada di dalam majlis. Ini. Kerana tiada di dalam majlis. Baik. Situasi macam ni nak pakai akad apa ustaz? Baik. Okey, kita kena settle tuan-puan, clearkan. Okey, kita dah tahu akad itu nak kena akad hutang, nak kena ada majlis. Dan ingat tuan-puan, majlis ini ada yang majlis yang disyaratkan. Qaul yang muktamad tuan-puan, qaul yang muktamad, ini kita kena beza sedikit. Ini tempat-tempat yang perlu kita ingat. Dia bukan boleh ambil teori umum. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, secara umum qaul muktamad, majlis terutama jual beli tuan-puan. Jual beli dia rigid. Tetapi selain daripada jual beli, dia agak longgar sedikit bab majlis ini. Saya cerita tadi umum dan qaul muktamad. Qaul muktamad ni tuan-puan, kalau jual beli memang dia rigid. Kena real majlis. Kalau hibah tuan-puan, dia tak disyaratkan kedua-dua berada dalam majlis. Ini tempat yang kelonggaran sedikit akad yang berbeza. Ini perlu kita ingatlah situasi-situasi perbezaan akad ini. Jual beli dia rigid. Dia mesti qaul yang muktamad, mesti majlis yang real. Tapi mazhab lain dia tak disyaratkan majlis real. Mazhab Maliki, Hanafi boleh. Jadi saya cerita mazhab kita. Dalam hibah pula tuan-puan, nak jawab isu Al-Fadhil Azam tanya ni. Kalau dalam hibah tuan-puan, dia tak syarat kedua-dua ini berada dalam majlis akad. Dilonggar sedikit hibah. Contoh, tuan-tuan hibah tinggal, orang tak terima lagi. Letak ke situ, tak berlaku majlis. Maksud dia, tidak ada majlis akad menerima. Tak berlaku. Boleh ke tidak? Jawab dia boleh. Qaul dhaif mengatakan boleh. Ini qaul dhaif mengatakan boleh. Walaupun muktamad kata tak boleh. Tapi ada pandangan yang dhaif dalam mazhab kita juga boleh. Tuan-puan letak hebah tepi jalan, tuan-tuan letak hebah pisang di surau, tuan-tuan hebah pisang di masjid, tak ada penerima lagi. Tuan-tuan letak saja dengan niat hebah. Tak ada siapa menerima. Sah ke tidak? Sah apabila orang datang terima. Dia orang datang hari Jumaat tuan-puan, kan orang kita kan minat hebah buah-buahan, letak buah-buahan hari Jumaat. Kenapa nak hebah kepada jemaah yang datang solat hari Jumaat untuk makan pisang yang dia hebah? Kita letak niat hebah, kemudian orang tak terima lagi, tak ambil lagi. Boleh ke tidak? Sah. Dia datang ambil. Itu dia tak syarat. Qaul dhaif boleh. Qaul dhaif boleh. Baik hutan pun begitu tuan-puan. Hutan ini
kita boleh ke tidak kita hutan dengan tidak diqabak segera. Hutan dengan tidak diqabak segera. Contoh tuan-puan, kita hutankan, kita pergi ke bank, kita hutankan kepada pihak bank dengan tidak ada lafaz ijab qabul tu. Qaul yang dhaif, qiyas di atas bai'ul mu'attah, jual beli yang tidak ada lafaz ijab qabul sah. Hutan dengan tidak ada lafaz ijab qabul. Tuan-tuan pergi kaunter, tuan-tuan isi form, contoh, tuan-tuan letak atas meja, kemudian setengah jam barulah kaunter official datang ambil. Boleh ke tidak? Sah, qaul dhaif. Tak syarat berlaku majlis akad yang ria. Kalau syarat dalam majlis yang majlis akad mesti ada ijab, mesti ada qabul. Kena qabul segera. Itu dia panggil qaul mu'tamad. Berbeza dengan jual beli. Hutan dengan hebah, dengan sedekah, dengan hadiah, dia lebih ringan, dia lebih longgar. Contoh kedua tuan-tuan masuk dalam bank. Yang Afadil Azan tanya, kita peminjam bank in. Kita bank in duit, kalau tuan-puan bank in duit itu dia berlaku wakalah, tuan-tuan wakil. Ini berlaku wakil, third party. Maksudnya orang bank itu dia wakil kita untuk beri kepada si peminjam. Kita beri, kita isi, kita masukkan duit dalam bank itu. Duit dalam bank siapa terima? Bukan orang yang nak hutang kita terima lagi. Pihak ketiga terima. Iaitu siapa dia? Iaitu pihak bank. Pihak bank terima sebagai wakil dan dia akan beri kepada orang yang menerima hutang. Tapi kita nak tak beri direct, tak apa. Kita nak cerita isu, boleh tak kita lambat qabak? Kita hutankan, orang lain lambat qabak. Boleh ke tidak? Qaul yang dhaif kata sah. Settle Al-Fadhil Azambani. Harap terjawab. Baik, kita oleh kerana malam ni alhamdulillah tak banyak soalan malam ni tuan-puan. Setakat tu dulu pertemuan kita sempena PKPB kali ini. Mudah-mudahan tuan-puan kita harapkan, walaupun mungkin harapan kita tak berapa cerah lagi untuk kita berakhir PKPB 9 hari bulan. Sepatutnya kita setakat 9 hari bulan. Maknanya 10 hari bulan kita dah boleh bergerak seperti biasa, kita boleh berkuliah seperti biasa. Tapi malam ni, apa-apa pun, malam ni setakat ni dulu. Kita slot kuliah online santai muamalat kita. Apa-apa perkembangan, kalau kita ada tajuk-tajuk lain dan kalau kita ada pengkuliah lain, pihak media Asfa akan maklum, akan umumkan kepada tuan-puan dan sentiasa mengikuti perkembangan kita, mengikuti kuliah-kuliah yang kita sajikan kepada tuan-puan. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi syarak. Jadi insyaAllah yang penting tuan-puan sentiasa follow kita page Asfa untuk mengikuti perkembangan kuliah seterusnya. Apapun tuan-puan, terima kasih banyak. Sepanjang kita berkuliah ada 6 siri, 5, 6, 7 siri. 5 siri kuliah akad pinjam meminjam dan 2 siri kuliah akad hutang piutang. Saya mohon maaf banyak sekiranya terkurang dan terlebih bahasa, terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang baik, dan kita yang paling penting tuan-puan, kita dambakan keberkatan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kepada harta benda kita, keberkatan kepada keluarga kita, keberkatan kepada ilmu kita, dan paling penting tuan-puan yang kita dambakan, yang kita minta dengan Allah Ta'ala adalah keberkatan umur kita. Apa tanda keberkatan umur tuan-puan? Umur kita banyak menghabiskan masa untuk kita melakukan kebajikan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding kita melakukan perkara yang sia-sia di sisi Allah Ta'ala, yakni perkara yang tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-puan, objektif kita ataupun niat kita, target kita tuan-puan, kita mengadakan kelas santai muamalat ini tidak lain dan tidak bukan demi untuk memartabatkan kembali sistem muamalat yang semakin terpinggir di arus perdana, yang semakin hilang di masyarakat kita. Mudah-mudahan tuan-puan yang beramal kembali, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk kita sebarkan kepada orang lain, untuk kita ajak masyarakat kita ajak keluarga kita, sama-sama kita beramal dengan muamalat seperti mana kita beramal dan
bersungguh-sungguh melakukan ibadat kita. Mudah-mudahan ibadat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan begitu juga kita dalam muamalat, kita kena ada tekad yang sama. Mudah-mudahan segala amalan muamalat kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita nak mengelakkan daripada berlakunya pelanggaran hukum dalam sistem muamalat. Dengan adanya kita ilmu kita sedikit sebanyak ini, boleh kita mengelakkan, menjadi panduan asas untuk kita mengelakkan daripada kita melanggar hukum-hukum di dalam sistem muamalat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.